Jadi topik saya pada malam ini adalah desentralisasi pendidikan. Ini saya rasa satu topik yang amat bukan. Tapi saya akan cuba untuk menjadikan dia lebih menarik lah. Tapi sebelum itu saya nak beri sedikit pengenalan tentang Penang Institute. Mungkin saya rasa kebanyakan kawan-kawan di sini tak pernah dengar apa itu Penang Institute lah. Sebenarnya Penang Institute adalah satu public policy think tank yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi selepas Pakatan Rakyat mengambil alih Kerajaan Pulau Pinang, namanya telah ditukar daripada SERI ataupun Socio-Economic Environmental Research kepada Penang Institute. Dan peranan Penang Institute adalah untuk mendanakan idea yang terbaik dari segi research supaya boleh mendorong dan membantu Kerajaan Pulau Pinang untuk meningkatkan prestasi Kerajaan Pulau Pinang dari segi research, dari segi pembentangan idea dan juga dari segi data dan sebagainya. Tapi saya adalah pengurus Penang Institute di Kuala Lumpur, pengurus ataupun manager lah. Tapi ada satu perbezaan yang besar apabila berbanding dengan pengurus-pengurus think tank kerajaan di negeri ataupun di pusat. Perbezaan besar ini adalah kalau di bawah Kerajaan Pulau Pinang dan adalah ahli politik, tak ada 1 sen pun gaji. Saya adalah pengurus tanpa gaji. Okay. Mungkin saya juga nak memberi sedikit penjelasan tentang itu. Kerana ini adalah satu contoh di mana Kerajaan Negeri Pulau Pinang mahu menjadi satu kerajaan yang lebih terus dan tidak mahu orang yang kata bahawa jawatan-jawatan seperti ini yang mungkin diberi gaji yang tinggi di kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri dan yang lain diberikan kepada ahli politik untuk memberi manfaat kepada ahli politik. Jadi ini adalah satu peranan yang saya ambil dengan suka hati. Walaupun banyak kerja, tapi gaji memang tak ada. Mungkin ada, kalau nak beli pen, pencil tu boleh claim balik lah. Tapi selagi daripada itu memang tak ada gaji lah. Okay? Tapi ini memang sesuatu yang saya suka lah dari segi public policy. Ini adalah sesuatu yang memang penting untuk perkembangan negara dan juga untuk menjadikan negara Malaysia sebagai satu negara yang lebih baik berbanding dengan apa yang ada sekarang. Okey, sebelum saya masuk ke topik decentralization of education ni ataupun desentralisasi pendidikan, saya nak memberi macam bayangan pada kawan-kawan semua, kerana saya rasa jikalau kita tidak ada satu bayangan apa matlamat polisi yang nak ditetapkan tu, saya rasa semangat ataupun idea untuk push untuk menggalakkan penubuhan polisi ini, saya rasa itu mungkin tak boleh menarik perhatian orang ramai dan juga menarik perhatian orang yang membuat kajian tentang topik. Jadi saya nak memberi sedikit bayangan. Okey, bayangkan sekolah seperti ini. Okay. Ini sekolah pondok, tapi sekolah pondok yang cantik lah. Cantik. Okay. Ini sekolah pondok yang sama. Okay. Siapa kenal sekolah ni? Pernah pergi ke sekolah ni? Tak pernah. Tak pernah tengok pun kan? Saya rasa ini adalah pertama kali kawan-kawan tengok sekolah seperti ini kan? Okay. Di sekolah ni murid-murid boleh belajar kat dalam ataupun kat bawah. Wow, dekat mana? Okey. Ni adalah mereka panggil classroom tanpa dinding. Okay. Classroom without walls. Okay. You boleh main dalam sekolah ataupun main di luar sekolah. Jadi ini adalah salah satu contoh sekolah saya rasa yang sungguh luar biasa. Kerana memang dari segi infrastruktur, dari segi cara pembelajaran dan sebagainya memang tidak sama dengan apa yang kita semua alami masa kita belajar di SMK ke, di SRJKC ke,
SRK ke dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, bolehkah sekolah seperti ini wujud di Malaysia? Bolehkah sekolah seperti ini wujud di Malaysia? Dan jikalau tak boleh, kenapa tak boleh? Jadi saya nak tanya sekarang, siapa rasa bahawa sekolah seperti ini boleh wujud di Malaysia? Boleh wujud tak? Okay. Kenapa sekarang ada wujud tak sekolah seperti ini? Kenapa tak ada sekolah seperti ini di Malaysia? Siapa boleh beri sebab? Ya, sebab sistem pendidikan kita mesti dikawal oleh kerajaan pusat. Okey, itu mungkin salah satu alasan, salah satu sebab. Ada lagi tak? Kenapa sekolah ni? Why can't we have this kind of school in Malaysia now? Ada lagi sebab? Kita letak ni. Duit kan? Kerana ada kemungkinan besar sekolah seperti ini ada belajar kos yang begitu tinggi kan? Dari segi pembinaan pun mungkin kos yang tinggi. Apa lagi? Kalau nak cari cikgu untuk ajar di sekolah ni, senang tak? Boleh. Okey, kalau nak ajar syllabus, siapa sini environmental management lah? You kan? Okey, kalau nak ajar syllabus yang berdasarkan macam green concept di sekolah rendah, bukan kat sekolah, bukan kat universiti, kat sekolah rendah ataupun sekolah menengah sekarang, boleh tak? Sebahagian daripada syllabus co-curriculum, sebahagian daripada curriculum sekarang boleh tak? Mungkin boleh. Okay, mungkin saya nak tanya dulu lah. Ada 3 orang cikgu kat sini kan. Okay, if you want to introduce like environmental sustainability as part of your official curriculum, can you do it? In a public school? Where you're teaching now? Tak boleh kan? Why? It's not in the syllabus. Betul tak? Kalau tak ada dalam syllabus, memang tak boleh diajarkan. Tadi sekolah ni, mereka ajar bukan saja syllabus yang konvensional, tetapi juga syllabus yang berdasarkan environmental concept, green concept. Ada pelajar pertanian kat sini, perhutanan dan sebagainya. You learn all those concepts mungkin kat universiti saja. Tapi kat sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, mungkin ada aktiviti di luar sekolah ataupun aktiviti recycling di sekolah. Sedikit konsep yang diperkenalkan kepada murid-murid. Tapi dari segi komprehensif memang tak boleh. Kerana itu bukan satu daripada core syllabus. Jadi itu juga adalah satu sebab kenapa sekolah seperti ini tak boleh wujud di Malaysia. Terlalu terkawal dari segi syllabus. Itu menjadi satu gambaran lah. So I want you to remember this school or this kind of school as I go through the presentation, and then I will draw my presentation back to this example. Where? I'll tell you later. When do you think it is? Hawaii. It's actually closer to home than you think. Much closer than you think. Sabah. Bukan di Malaysia. Di memang saya Jakarta tak boleh wujud di Malaysia. Tak wujud di Malaysia. Buang masa sekarang. Okay. Jadi sebelum saya masuk ke topik desentralisasi pendidikan, kita mesti faham apa tu desentralisasi dulu. Desentralisasi ini sebagai satu definisi adalah proses pengagihan semula fungsi kuasa orang ataupun benda dari lokasi ataupun pihak berkuasa di pusat ke peringkat subnasional. Okey. Kalau nak cakap lebih senang untuk dipahami. Sekarang pusat ataupun kerajaan persekutuan ada banyak kuasa. Okey, kalau kita nak desentralisasi kuasa itu mesti diagihkan daripada pusat kepada negeri ataupun pihak berkuasa tempatan. Di dalam perlembagaan, tak ada lawyer kat sini kan. Di dalam perlembagaan, jadual ke-9 itu menyenaraikan semua tanggungjawab persekutuan dan juga negeri. Mereka ada jadual 1, jadual 2. Jadual 1 adalah semua tanggungjawab kerajaan persekutuan. Jadual 2 adalah semua tanggungjawab kerajaan negeri. Dan ada satu lagi jadual 2B, di mana mereka panggil shared list ataupun jadual yang berkongsi mengikut
tanggungjawab yang dikongsikan oleh kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, untuk pendidikan. Pendidikan ni di bawah kuasa kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Saya pastikan. Okey, dalam perlembagaan jadual 9 ni, pendidikan rendah, menengah, universiti, vocational, teknikal, latihan guru, pendaftaran, pengawalan guru, pengurus sekolah, kemajuan pengajian, khas, penyelidikan, pertubuhan sains dan sastra, perpustakaan, museum, monumen, rekod, sejarah tapak, peninggalan zaman purba, semua ni adalah di bawah senarai satu, iaitu kerajaan pusat. Jadi memang ni kerajaan pusat ni ada banyak kuasa di bawah perlembagaan untuk tanggungjawab pendidikan. Tak boleh tubuhkan satu universiti pun di negeri tanpa lesen diberi oleh kerajaan pusat. Okay. Walaupun misalnya kalau negeri Pulau Pinang nak tubuhkan satu universiti Pulau Pinang, kalau kerajaan pusat tak beri kebenaran, tak beri lesen, memang tak boleh. Jadi berbanding dengan misalnya Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ada banyak universiti yang ditubuhkan oleh negeri-negeri masing-masing. Misalnya University of California, University of Michigan. Universiti ni memang adalah universiti terkenal. Ada banyak orang, ada banyak pelajar Malaysia yang juga pergi ke sana untuk belajar. Semua ini adalah universiti yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri masing-masing, tak perlu langsung untuk mendapatkan kebenaran ataupun lesen daripada kerajaan pusat. Ini adalah sesuatu yang adalah salah satu ciri-ciri centralization of powers of education. Saya nak beri satu lagi contoh. Mungkin contoh yang lebih berkenaan dengan universiti. Okay, kat sini Chancellor University dicalonkan dan juga dilantik oleh siapa? Diorang tahu tak? Chancellor. Tapi siapa yang Vice Chancellor tu VC. VC siapa yang lantik? VC. Siapa yang lantik? Menteri apa? Pendidikan. Di kebanyakan universiti terkemuka di dunia, misalnya di Harvard atau Cambridge, Oxford dan sebagainya, menteri itu tidak ada kuasa langsung untuk melantik VC. Kuasa itu diletak di bawah universiti sendiri. Jadi universiti di bawah Court of Governance, mereka akan lantik calon yang terbaik. Mereka akan interview beberapa orang yang mereka rasa yang ada syarat yang berkelayakan, dan daripada orang yang mereka interview ni, mereka akan lantik satu orang menjadi VC. Saya beri satu lagi contoh. Sekarang kalau nak buat program macam ni di UPM, boleh tak? Kenapa tak boleh? Kenapa? Siapa tak benarkan? Mesti mendapatkan kebenaran dari siapa? HEP kan. HEP mengawal semua kegiatan persatuan pelajar. Di negara maju, saya pernah belajar di universiti di London School of Economics, belajar di Cambridge, dan belajar di Amerika Syarikat University. Apabila persatuan pelajar mengajukan acara-acara mana-mana pun yang di mana mereka pergi menjemput speaker dari luar, tak pernah ataupun tak payah beritahu kepada universiti. You jemput saja. You apa yang speaker cakap dan buat adalah tanggungjawab persatuan itu. The only exception is kalau you jemput orang yang ternama. Misalnya presiden ataupun bekas presiden yang datang, mesti ada sedikit protokol dan juga security. You mesti maklum kepada universiti. Tapi you maklum saja, universiti mesti buat persediaan. Mereka tak boleh kata you tak boleh jemput orang Republican, orang Democrat untuk masuk ke universiti. Itu adalah salah satu ciri pendidikan di mana semua dikawal oleh pusat, dan memang susah untuk mendapatkan kebebasan
dari sekolah rendah sampai ke universiti. Saya rasa itu mesti tukar lah. Saya tak kisah di bawah kerajaan ni atau di bawah kerajaan yang lain. Saya rasa sistem pendidikan kita terutamanya di universiti tak boleh dikawal atau dikuasai terlalu ketat. Sampai tahap di mana pelajar tak ada kebebasan akademik dan juga bercara di administrasi. Okay, desentralisasi ini boleh berlaku di negara persekutuan ataupun di negara bukan persekutuan. Di negara persekutuan itu adalah federal country. Di negara bukan persekutuan itu adalah non-federal country. Malaysia adalah contoh negara persekutuan ataupun bukan persekutuan. Persekutuan kan. Okey, mana lagi negara adalah negara persekutuan? Yang diorang tahu. Negara persekutuan yang terbesar di dunia adalah mana? Bukan Amerika. Mana? Indonesia bukan negara persekutuan. Mana? Yang terbesar sekali dari segi penduduk ataupun dari segi saiz. Dua pun adalah negara persekutuan. Negara yang besar sekali ialah Russia dari segi saiz. Negara yang penduduk yang bukan terbesar, yang kedua besar adalah India lah. Tapi saya rasa India akan overtake China very soon. India juga adalah negara persekutuan. Dalam negara saya dah tanya, negara persekutuan dan juga bukan persekutuan ini, negara jenis apa yang lebih memihak kepada desentralisasi kuasa? Federal or non-federal? Non-federal. Not it. Federal country lebih desentralisasi. Kenapa? Kerana tersenarai dalam perlembagaan mereka masing-masing, di mana negeri itu memang ada kuasa yang tidak boleh diambil oleh kerajaan pusat. Seperti Amerika Syarikat, seperti India, seperti Australia, seperti Argentina, seperti Brazil. Semua negeri-negeri itu ada kuasa yang memang lebih berbanding dengan negara tidak persekutuan. Seperti United Kingdom adalah UK adalah salah satu negeri yang tidak persekutuan. Tapi walaupun United Kingdom UK itu is a unitary country, non-federal country, tapi juga ada sedikit sebanyak kuasa yang telah dihadirkan kepada macam Wales, macam Scotland, macam Northern Ireland. Berbanding dengan Malaysia memang terlalu banyak kuasa di kerajaan pusat. Okay, jadi untuk topik hari ini, kenapa kami di Penang Institute ni hendak menumpukan perhatian kepada pendidikan dari segi desentralisasi. Okey. Saya nak beri beberapa sebab. Malaysia is one of the most centralized countries in the world. Education system juga adalah memang very highly centralized dan not delivering value for money dan juga keputusan yang tak baik untuk bukan saja untuk pelajar tetapi untuk guru-guru juga. Okay. Jadi dari segi pendidikan ni memang adalah satu perkara yang begitu penting di Malaysia dan juga memakan belanjaan yang sangat banyak. Siapa boleh beri satu anggaran berapa bajet ataupun belanjawan yang diberikan kepada Menteri Pendidikan satu tahun? Berapa bilion? 20 bilion. Bilion, bukan bilion lah, bilion lah. Bilion, bilion. 20 bilion, okey. Itu adalah satu anggaran. Siapa lagi? Guru-guru tahu tak? 21% of the budget. Yeah, 21% of the budget. The budget is about 250 billion. Lebih kurang 50 bilion diagihkan. Bukan bilion lah. Bilion diberikan kepada Kementerian Pendidikan. 50 bilion adalah lebih kurang 20% daripada belanjaan negara.
Kementerian Pendidikan ni menggunakan perbelanjaan yang terbesar sekali di antara semua kementerian di Malaysia. Okey, jadi itu memang sesuatu yang begitu penting. Dan kalau sistem pendidikan di negara kita ni tidak sempurna, ini memang ada impact yang kesan yang negatif kepada seluruh negara. Okay? Jadi kita tumpukan kepada pendidikan kami di Penang. Okey, siapa tahu apakah itu TIMS? Saya rasa guru-guru tu semua dah tahu lah. Bukan guru, tahu tak? Pernah dengar tak TIMSS ni? Okay? TIMS. Trends in Mathematical and Science Study. Ini adalah satu kajian antarabangsa yang membandingkan prestasi beberapa negara dalam bidang sains dan juga matematik. Ini adalah prestasi Malaysia daripada 99 sampai ke 2011. 16, 10, 20, 26. Ini untuk matematik Ini adalah untuk sains. 22, 20, 21, lepas tu ni 2011, 32. Jadi you boleh tengok walaupun perbelanjaan Malaysia di sekolah dan juga di Kementerian Pendidikan tu memang tinggi, tapi prestasi Malaysia yang mengikut TIMS ni, kajian antarabangsa, yang lama yang terus. Ini bukan data yang saya petik dari langit. Ini adalah dari pelan pendidikan Malaysia. Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPN. Okay. Malaysian Education Blueprint 2013 sampai ke 2025. Dan ini adalah kajian PISA. Ini juga adalah satu kajian antarabangsa yang membandingkan prestasi Malaysia dengan negara-negara lain. Ini adalah ranking Malaysia. Saya rasa total ranking tu ada lebih kurang 60 lebih negara. Ranking Malaysia adalah di bottom third, 54, 57, 52. Okay. Ini lebih teruk daripada negara seperti Thailand, Vietnam dan sebagainya. Okay. Ini adalah perbandingan PISA 2013 yang saya petik daripada kajian World Bank. Ini adalah satu laporan World Bank di mana prestasi Malaysia dibandingkan kepada negara-negara lain di Asia. You boleh tengok. Ini adalah ranking Malaysia 50 reading, math and science 59, 52, 53. Berbanding dengan Kazakhstan, Thailand lebih baik daripada Malaysia, Vietnam juga lebih baik daripada Malaysia. Dan Korea dan Japan tak perlu bincang. Memang lebih baik daripada Malaysia. Apabila Malaysia large city adalah prestasi pelajar Malaysia di bandar besar seperti Kuala Lumpur dibandingkan kepada Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapura dan Shanghai, memang tak boleh mencapai standard yang sama. Dan pada masa yang sama, kajian World Bank itu juga menunjuk bahawa walaupun Malaysia sekarang ni membelanjakan banyak duit dalam pendidikan, tetapi prestasi itu memang tidak mencapai tahap berbanding dengan negara-negara yang mungkin membelanjakan kurang daripada Malaysia. Okey, ini adalah prestasi TIMS. You boleh tengok skor tu dah jatuh walaupun bilangan guru dah naik dan juga classroom dan sekolah juga ditambahkan. Okay. Dan ini adalah statistik yang membandingkan pembelajaran pendidikan asas Malaysia sebagai peratus KDNK berbanding dengan ASEAN dan juga purata OECD, negara-negara yang sudah membangun. 3.81 berbanding dengan purata ASEAN 1.82. Okay. Ini adalah purata pembelanjaan pendidikan sebagai peratus jumlah perbelanjaan Malaysia dan negara jiran. Kita boleh tengok Malaysia 16%, jauh lebih tinggi berbanding dengan Singapura 11%. The reason why is 16% because it doesn't have it. Kalau
campur perbelanjaan di universiti ini memang akan mencecah lebih daripada 20%. Jadi ini bukan isu duit. Malaysia memang belanja banyak duit dalam pendidikan, dalam Kementerian Pendidikan. Tapi hasil tu memang tak memuaskan. Okey, you boleh tengok ni adalah satu perbandingan. Ini adalah KDNK per kapita. KDNK Malaysia adalah lebih kurang sekarang 12 ataupun 13,000 USD setahun. Ini adalah skor PISA. You boleh tengok Malaysia adalah di bawah sini. Okay. Dan you boleh tengok macam Chile, Hungary, Portugal, walaupun mereka KDNK per kapita mereka adalah lebih kurang sama dengan Malaysia, tetapi PISA punya markah jauh lebih tinggi. You boleh tengok Hong Kong, Singapura, prestasi mereka jauh lebih baik berbanding dengan Malaysia. Okay. Dan juga negara-negara maju. Okey, ini adalah satu statistik yang mungkin saya rasa kebanyakan kawan-kawan sini belum lagi tahulah ataupun sedar. Okey. Siapa sini nak jadi guru? Ketiga ni kualikan. Siapa sini nak jadi guru? Angkat. Okey, you nak jadi guru. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Apa? You betul-betul nak jadi guru? Kenapa? Nak didik anak bangsa. Yang lain tak mahu didik anak bangsa. Okay, we speak frankly and honestly lah. Kakak terus terang. Apakah sebab tak nak jadi guru? Boleh, you are learning English. Why don't you want to be? How do you define teaching in primary, secondary school? Kenapa tak mahu? Because I suppose Cakap terus terang. You can be honest. You can be honest. I cannot handle behavior and Discipline problem kat sekolah. But you don't mind teaching in the university? no, I know. I do teach. Okay. Sebab yang lain, kenapa tak nak jadi guru? Kenapa nak? Cadangkan beberapa sebab. Kenapa? Oh, guys. Gaji. Sebenarnya sekarang guru, saya rasa gaji seorang guru tu quite competitive, right? I think if you add in allowances semua, if you are fresh graduate, campur semua allowance, housing allowance dan sebagainya, I think at least 2005, at least maybe 2010, depending 2005 lah. Increment of starting An increment of 300 every year. Saya rasa they change the salary scheme. Kalau you masuk Sabah dan Sarawak, tambah lagi lah. There's hardship allowance. So kalau you memang ada hardship allowance tu, saya rasa 3,000 boleh kan? If you go to Sabah dan Sarawak. So I think for starting graduate salary 3,000 in Malaysia, kalau you pergi ke kawasan pedalaman tu, I think it's competitive. So cannot be only the salary. Mungkin ada sebab-sebab yang lain, disiplin ke ataupun sekarang pada pandangan saya, memang pekerjaan sebagai guru sekarang ni tidak macam sebelum ni, tidak macam masa saya sekolah. There was still a very high prestige. Guru masih dihormati. Tapi sekarang saya rasa pandangan orang ramai terhadap guru itu bukan seperti the prestige of the school teaching teaching as an occupation has dropped quite a lot. Dan ini adalah salah satu sebab. Okey, saya nak jelaskan statistik ini. Ini adalah statistik daripada 2010. Selepas SPM, ada banyak orang, ada banyak pelajar yang nak masuk pada IPT, apply to be teacher. Okey, ini adalah statistik dia. Permohonan lebih kurang 120,000 permohonan.
93% daripada pemohon ni keputusan SPM 0 sampai 2A. 0 sampai 2A. Okey. Yang diambil menjadi guru 70% 0 sampai 2A. Yang 7 sampai 12A ni 3% saja. Okay, ini adalah untuk tahun 2009. Okey, tahun 2011 dah tukar sikit, 65% daripada tawaran diberi kepada 7 sampai 12. Jadi saya rasa ini adalah perkembangan yang baik. Tetapi soalan saya ialah ini adalah statistik 2009. Okey, di mana lebih kurang 6,000 guru, 70% daripada 6,000 ini ada 0 sampai 2A. How about all those before 2009, sebelum 2009? Saya rasa kebanyakan adalah seperti Rafi. Saya rasa ini adalah salah satu sebab kerana banyak orang, mengapa banyak orang tak nak jadi guru. Prestige of the teaching occupation telah menurun. Oleh kerana kebanyakan guru yang diambil itu mungkin adalah calon yang tak begitu sesuai sebagainya. Okay. Saya bukan kata bahawa kalau nak jadi guru mesti dapatkan mesti dapatkan 10A, 9A dan sebagainya. Tetapi saya rasa mesti ada sedikit standard lah. Okay. Kalau dapat 0 sampai 2A, saya rasa standard tu mungkin tak dicapai. Okay. Jadi adakah bidang perguruan ini dianggap sebagai pekerjaan last option? Tak boleh cari mana-mana lagi khusus untuk belajar lepas SPM, pergi ke sektor perguruan. Dan saya rasa ini adalah cabaran yang begitu besar. Jadi sekarang kita ada lebih kurang 400,000 guru. Berapa daripada 400,000 ini adalah guru seperti itu adalah satu soalan yang begitu penting. Okey, pencarian Bank Dunia mengenai sistem pendidikan di Malaysia. Ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, World Bank, Disember 2013 tahun lepas. Okey, ini adalah beberapa butir yang saya nak highlight. Kajian 23 high and middle income countries ni, Malaysia didapati to have the most centralized education system, selalu terkawal di pusat. Okay. Policies and decisions typically at the discretion of principals and teachers in a country like South Korea are made in Malaysia at the national level. Jadi di kebanyakan negara seperti South Korea ni, Korea Selatan, decision ataupun policy yang diputuskan adalah diputuskan di sekolah. Tetapi di Malaysia semua adalah di national level. Okay. High level of centralization prevents efficient production and distribution of education systems. Relatively few Malaysian schools share information with parents on performance relative to regional or national standards. Okay, saya nak tanya satu soalan. Masa tahun-tahun semua pergi ke sekolah menengah misalnya, you tahu tak prestasi sekolah kamu sendiri berbanding dengan sekolah yang lain di kawasan yang sama? Misalnya berapa orang dapat berapa A, berapa orang tak lulus SPM dan sebagainya. Ada tak? Ada statistik seperti itu untuk semua sekolah di kawasan ataupun sekolah itu saja? Your own school lah. But you don't know what the other schools did, kan? No. I was from a boarding school. Boarding school mana? I love. Yang lain tahu tak prestasi sekolah? I don't think they release the information, kan? I think at most it's also just word of mouth. Word of mouth. It's not like statistics. So you won't know all the details. Jadi sebagai ibu bapa, you pun tak tahu bagaimana prestasi sekolah ini berbanding dengan prestasi sekolah yang lain. Mungkin seperti apa saudara King yang kata tadi, okey, you tahulah kerana ada reputation, kan, sekolah ni adalah sekolah gangster, sekolah ni adalah sekolah lebih baik dan sebagainya. Tapi
Bagaimana kita tahu sekolah gangster ni mungkin selepas beberapa tahun dengan satu guru besar yang lebih baik, mungkin prestasi itu boleh naik? Kita tak tahu, kerana semua maklumat ni tersirat, tidak dibentangkan dan diberi kepada orang ramai. Okay? Malaysian schools that are more accountable to parents and have greater autonomy tend to display better learning outcomes. Ini adalah satu pencarian Bank Dunia. Dan autonomy dan accountability go hand in hand. Ini sungguh penting. Jikalau sebuah sekolah itu ada autonomy, lebih kebebasan, tetapi tidak ada accountability. School autonomy without accountability lowers performance of Malaysian schools. Di mana kalau autonomy itu tidak disokong oleh accountability. Jadi kalau prestasi itu memang teruk, tak ada orang yang dihukum ataupun there's no incentives or carrot or stick untuk menghukum sekolah yang berprestasi rendah ataupun memberi macam insentif kepada sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi. Ini semua adalah pencarian Bank Dunia mengenai sistem pendidikan Malaysia. To centralize and not enough accountability and autonomy. Okay. Ini adalah pencarian World Bank di mana you boleh tengok, okay, hiring teachers and determining their salaries, formulating and allocating the school budget, student policy and textbook choice, curriculum. Ni di negara-negara maju, semua skor tu, autonomi tu memang tinggi berbanding dengan Malaysia, semua negatif. Kebanyakan ia adalah negatif, terlalu centralized, the most centralized out of all these countries. You boleh tengok selecting teachers, firing teachers, salary dan sebagainya, discipline policy, semua ni Malaysia ranking tu lebih kurang 23, 20, 21 memang sungguh centralized. Okay. Pencarian dan cadangan daripada World Bank mengenai kesan positif centralisasi pendidikan. Okey, jadi saya telah menunjukkan data-data di mana memang kalau sistem di Malaysia ni memang terlalu centralized dan pada masa yang sama tidak memberi manfaat yang cukup dan ataupun keputusan yang baik kepada pelajar dan juga kepada murid-murid dan juga kepada guru. Jadi decentralized decision making in a context of empowered local leadership accountable to beneficiaries is the key to effective and efficient use of resources. Jadi cadangan, salah satu cadangan daripada World Bank, mereka ada banyak cadangan. Salah satu cadangan ialah supaya sistem pendidikan di Malaysia disentralisasikan supaya boleh memberi lebih autonomi dan juga lebih autonomi dan juga lebih accountability kepada sekolah-sekolah. Due to the complexity of service delivery in this sector, most high-performing education systems allow their schools substantial autonomy over adapting and implementing education content or allocating and managing resources. Okey, ini adalah satu contoh yang baik. Ada banyak sekolah seperti sorry, I don't remember your name. Atika. Ya, Atika said just now. Issue discipline di sekolah. Memang ada banyak kan. I think you all know. A lot of discipline problem. Saya rasa salah satu sebab kenapa murid-murid tu rasa bosan kat sekolah. They're quite bored, right? Macam disengage from the whole education system. Saya rasa salah satu sebab yang penting ialah kerana education system is not relevant to them. Apa yang mereka belajar tu memang tak ada kaitan langsung dengan kehidupan seharian mereka. Betul? Okay. I talked to a Peace from Malaysia fellow from Banting before. Kat Banting, siapa pernah pergi ke Banting? Alright. Di kawasan Banting ni ada ciri-ciri yang istimewa. Ada banyak ladang sawit, ladang getah kat sana, dan ada tu memang adalah satu komuniti majmuk. Ada orang India, ada orang Cina, ada orang Melayu kat sana. Ada banyak pertanian, tetapi ada banyak peladang dan juga orang yang mengusahakan pertanian tu. Mereka telah
keluar daripada ladang, keluar daripada ladang getah, ladang kelapa sawit. Dan kebanyakan anak-anak mereka macam lost, tak tahu apa yang nak buat dengan kehidupan mereka sendiri. Dan apa yang mereka belajar dari segi matematik ataupun sains, mereka tidak mengaitkan, guru-guru itu tidak mengaitkan apa yang mereka belajar kepada apa yang mereka boleh gunakan. It's not relevant. Dan saya rasa jikalau sekolah tu tak ada autonomi, memang susah untuk cikgu untuk ubah suaikan kurikulum tu supaya boleh menjadikan lebih relevan. Kerana mungkin ada pelajar ataupun murid-murid yang akan tanya, will this be on the exam? Kalau tu tak ada exam, tak ada dalam peperiksaan, mereka akan salah. Mungkin ada ibu bapa yang fikir sedemikian juga. Tetapi kalau ada desentralisasi seperti ini, dan kurikulum tu boleh diubah sesuaikan menurut kehendak dan juga keperluan lokal komuniti, saya rasa kita boleh mula mengubah sesuaikan seluruh sistem pendidikan. Dan saya rasa PBS, penilaian berasaskan sekolah tu, school-based assessment, is the right step in the right direction, supaya memberi lebih autonomi kepada guru-guru. Tapi dari segi implementasi itu memang ada banyak masalah. Okay? So even when we want to decentralize, there are implementation issues. A well-functioning education system balances school autonomy by allowing parents and students to hold education providers accountable. System accountability. Jikalau memang sekolah ni ada banyak guru yang tidak mengajar dengan baik, mesti ada satu sistem supaya murid ataupun ibu bapa boleh membuat laporan kepada guru besar dan tindakan yang wajar boleh diambil terhadap guru. Saya juga dengar banyak cerita macam cerita di sekolah-sekolah pedalaman. Sekolah-sekolah pedalaman ni memang guru tak suka pergi, tak suka masuk. Seperti Pulau Ketam boleh senaraikan sebagai sekolah pedalaman juga lah. Kenapa? Kerana tempat ni kalau nak hidup di tempat seperti ini memang susah. Kalau kat Pulau Ketam, Joshua pun ada pengalaman kan, berapa minggu tak ada air? 1 bulan. Bayangkan 1 bulan tak ada air. Kalau nak minum air, kalau nak mandi bagaimana? Guna mineral water. So insyaAllah saya akan hantar 2 botol air yang 5 liter. So ada 10 liter untuk satu rumah. Satu hari. So 10 liter untuk satu rumah untuk sehari. So setiap hari mereka akan senang. Sebulan. Untuk selama sebulan. Kerana pipe dari bocor, pipe tu bocor. Itu adalah pengalaman di Pulau Ketam. Di banyak sekolah pedalaman saya pernah masuk ke satu sekolah orang asli di dekat dengan Gua Musa. Ada banyak guru-guru di sekolah tu dipindah ke sana kerana mereka ada isu disiplin. Ini bukan murid-murid yang ada isu disiplin, tapi guru-guru yang ada isu disiplin mereka dipindah ke sekolah pedalaman. Jadi, you bayangkan pencapaian sekolah orang asli dan begitu rendah. Kalau you beri hantar cikgu-cikgu yang ada isu ataupun masalah disiplin ke sekolah-sekolah ini, memang prestasi mereka akan jatuh. Jadi ini adalah salah satu isu yang kita boleh cuba untuk memperbaiki jikalau kita ada lebih autonomi dan juga accountability. Okey, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya nak tegaskan apa yang saya kata tadi ialah desentralisasi sistem pendidikan. Tetapi we cannot take it as just desentralisasi pendidikan. Itu desentralisasi sistem pendidikan ini mesti berlaku bersama-sama dengan desentralisasi demokrasi.
because with decentralization in democracy happening at the same time as decentralization of education system, you have more accountability. Ini adalah satu diagram yang disediakan oleh Bank Dunia. You boleh tengok. Okay, the direct route is providers. Ini adalah sekolah-sekolah. Okay, ini adalah murid dan juga ibu bapa. Kalau mereka ada client power, accountability, you can demand that accountability from the schools immediately. Ini adalah short route. Kalau long route, gunakan voice ataupun politik, gunakan undi, kuasa undi untuk mempengaruhi kerajaan supaya boleh mengubah suaikan apa yang berlaku di sekolah-sekolah. Okay. Jadi tak boleh buat decentralization of education dengan tidak tidak ada desentralisasi demokrasi. Okay. Soalan-soalan yang belum dijawab lagi. Kerana saya nak beri satu introduction saja. Ada banyak-banyak butir lagi. Mungkin kalau nak tanya guru-guru mereka lebih sedar tentang isu-isu seperti ini. Tanggungjawab mana yang perlu disentralisasikan? Okey, ada dari segi silibus, sukatan pelajaran, dari segi buku-buku teks, dari segi bahasa pengantar, dari segi latihan guru-guru ataupun gaji guru-guru, semua ni boleh dipertimbangkan dari segi desentralisasi pendidikan. Kedua, apakah proses yang perlu diambil untuk melaksanakan desentralisasi? Mungkin saya kata, okey, saya nak beri semua negeri kuasa untuk membuat silibus masing-masing untuk sejarah ataupun sebahagian daripada silibus sejarah akan diberikan kepada kuasa negeri. Jadi negeri Sarawak you boleh mengajar lebih tentang sejarah negeri Sarawak, tentang Raja Brooke ataupun sekarang ada satu raja yang baru kat sana, Raja Tahir dan sebagainya. Itu adalah satu contoh lah. Okay? Ke peringkat mana desentralisasi pendidikan perlu diajukan kepada peringkat negeri ataupun kepada peringkat pihak berkuasa tempatan atau komuniti. Adakah polisi perlu dilaksanakan supaya kelemahan desentralisasi boleh dikurangkan? Okay, salah satu alasan yang diberi oleh pihak-pihak tertentu untuk menyekat desentralisasi ialah okey, kalau you decentralize misalnya gaji guru-guru. Okey, kalau memang ini diberikan kepada kuasa negeri, ada orang yang kata okey, sekarang Selangor akan kerana Selangor adalah negeri yang kaya, mereka mampu untuk memberi gaji yang lebih tinggi. Jadi semua guru akan pergi ke Selangor untuk mengajar, bukan pergi ke Terengganu atau Kelantan. Okey, tapi saya ada satu balas. Saya akan membalas sedikit. Kalau kita ada desentralisasi dari segi demokrasi kita, negeri-negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan, mungkin mereka boleh mengambil lebih minyak royalty. Betul tak? Siapa berasal dari Terengganu sini? Berasal satu orang kan? Terengganu siapa? Okay. Mungkin boleh dapatkan lebih royalty. Kelantan sekarang tak ada royalty kan? Langsung. Kalau royalty itu diberi kepada negeri Kelantan dan Terengganu yang sekarang memang miskin, dengan desentralisasi pendidikan dan juga desentralisasi demokrasi, negeri-negeri seperti ini mampu bayar guru dengan gaji yang lebih tinggi. Di Sabah dan Sarawak sekarang, sebenarnya Sabah dan Sarawak bajet mereka lebih tinggi daripada berbanding dengan Selangor. Selangor punya bajet 2 bilion saja, tapi kerajaan negeri Sarawak punya bajet lebih kurang 6 bilion, 3 kali ganda, kerana mereka ada duit minyak dan juga duit balak dan sebagainya. Tapi sekarang tahap pendidikan ataupun standard pendidikan di Sarawak tu jauh lebih teruk berbanding dengan Selangor. Apa yang negeri Sarawak boleh buat sekarang? Tak boleh buat apa-apa, kerana kuasa tu semua di pusat. Dan pada masa yang sama, kerajaan negeri Sarawak akan kata ini pendidikan bukan tanggungjawab saya, ini adalah tanggungjawab kerajaan pusat. Jikalau kamu tak suka apa yang dibuat oleh kerajaan pusat, you adu kepada kerajaan pusat. Tapi kalau kuasa ini diagihkan kepada kerajaan negeri Sarawak ataupun kerajaan negeri masing-masing dengan accountability dan juga desentralisasi demokrasi, voter ataupun pengundi akan mohon ataupun
menekan kerajaan negeri Sarawak untuk improve education system. Ambil sebahagian daripada dana ataupun bajet negeri Sarawak, jangan pergi membina empangan-empangan yang besar yang membazirkan duit berbilion-bilion, tapi guna duit itu untuk membuat sekolah yang lebih baik, untuk menambahkan sekolah di Sarawak dan memberi gaji kepada cikgu-cikgu kat sana yang lebih tinggi, supaya kalau orang menanjung nak pergi sana, mereka pun boleh pergi kerana gaji kat sana lebih tinggi. Guna duit dengan cara yang lebih baik. Jadi decentralisasi of education ni tidak semestinya adalah satu pelemahan in the context of Malaysia. Okey, ini adalah sekolah Green School di mana? Indonesia. Bali, Indonesia. It's not too far away. Dan memangnya sekolah ni bukan sekolah murah lah, kerana ada banyak expatriate dan orang barat kat sana. Tetapi saya rasa jikalau kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri ataupun PBT, mereka ada dana, mereka ada niat, dan penduduk kat sana ada kehendak dan keperluan dan permintaan untuk buat sekolah seperti ini, jikalau kita ada desentralisasi pendidikan, saya rasa sekolah seperti ini boleh dibuat dengan harga yang lebih murah. Saya rasa Wan Saiful pun pernah bincang, saya tak tahu dia pernah bincang di sini atau tak, tapi di Wan Saiful daripada Ideas pernah bincang sekolah swasta yang affordable, yang boleh di pembelajaran itu boleh ditanggung oleh middle class tadi. Kerana sekarang kalau nak hantar anak-anak pada sekolah private tu, sekolah swasta tu, saya rasa kurang-kurangnya 1,000 satu bulan. Tapi one of the suggestion that one saya did is boleh bekerjasama dengan pihak swasta untuk menumbuhkan sekolah-sekolah, mungkin bukan seperti sekolah Green School, tetapi sekolah swasta yang mungkin boleh dapatkan sedikit bantuan daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, yang khususnya ditubuhkan untuk membantu murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah. Dan mungkin kalau kualiti itu baik, ia boleh menarik lebih banyak ibu bapa daripada keluarga yang boleh mampu bayar lebih, dan duit itu boleh digunakan untuk subsidize murid-murid yang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Itu adalah salah satu modal yang kita boleh gunakan. Kerana sekarang ibu bapa daripada keluarga berpendapatan rendah tu memang tak mampu untuk menghantar anak-anak mereka kepada sekolah swasta. Dan kalau sekolah kebangsaan tu di dekat rumah mereka tu tak, prestasi tu memang buruk, ada isu disiplin, guru-guru pun tak nak pergi ke sekolah, ada banyak orang ponteng, mereka tak ada pilihan, they have no choice. Tapi kalau kita ada desentralisasi, mungkin persaingan tu boleh ditambahkan dan standard sekolah boleh diperbaiki. Okey, kalau ada apa-apa soalan, you boleh hubungi saya melalui email im.ok.man@gmail.com. Twitter handle saya adalah imokman. Okey, imok ya, okey, man. Okey, boleh cari saya di Facebook imokman ataupun Ong Kian Meng. Blog saya ongkianmeng.com. Okey, itu saya mengakhiri presentasi saya. Buka untuk soal jawab. What's your comment on trust schools? Okay. You want to explain the way what trust schools are? So trust schools adalah sebahagian daripada inisiatif education blueprint di Malaysia untuk exactly that, desentralisasi di peringkat sekolah. So semua pun di overhaul. So mereka akan overhaul sebuah sekolah yang very low performance, yang sangat Prestasi rendah. berprestasi rendah. Dan setakat ini setiap sekolah yang menjadi trust school
menunjukkan Nama baiklah nama dari sini yang baik. Ustaz. Tetapi sekarang pembelajarannya agak besar. Tetapi inilah wawasannya kerajaan sedang. Okey. Trust School ini adalah satu inisiatif yang kerajaan persekutuannya sebenarnya tidak mengeluarkan satu sen pun. Semua duit ini adalah daripada khazanah nasional. Dan wang itu disalurkan kepada satu yayasan yang dipanggil Yayasan Amir, dan mereka menjalankan program. Saya rasa program ini adalah program yang baik, di mana mereka hantar boleh dikatakan education experts kepada dan bahagian besar daripada mereka ni adalah bekas guru kepada sekolah yang berprestasi rendah, dan mereka cuba membantu guru-guru untuk memperbaiki cara mengajar. Saya rasa setakat masa ni saya rasa ada lebih kurang 30 atau 40 sekolah di around there, I think. Di Johor dan juga di Sarawak. Dan inisiatif ini juga menggalakkan GLC dan syarikat swasta untuk memberi sumbangan kepada sekolah-sekolah ini supaya mereka boleh membeli komputer yang baru, boleh meningkatkan infrastruktur di sekolah-sekolah. Saya rasa itu adalah inisiatif yang baik. Masalahnya adalah sekarang ada lebih kurang 40 sekolah menengah dan juga. Saya rasa semua itu sekolah menengah kan. Tapi di Malaysia ada beberapa sekolah rendah. Siapa tahu? You all cannot answer. And if you all don't know, siapa tahu? Ada beberapa sekolah rendah di Malaysia sekarang ni. Anggaran. Berapa? Berapa? Mana? Berapa? 20,000. 7,800. Sekolah menengah berapa? Kurang. Kurang. Berapa? It's about 2,000 plus. 2,200. So if you add in sekolah menengah, sekolah rendah lebih kurang 10,000 sekolah. Trust Schools ni setakat ni ada lebih kurang 3 sampai 40. Jadi kalau nak beri peluang ni kepada semua sekolah, semua 10,000 sekolah, saya rasa itu memang tak mampu. Tak mampu, tak boleh, tak ada human resource dan sebagainya. Jadi saya rasa itu adalah satu inisiatif yang baik dari segi jangka pendek, dan juga macam satu eksperimen yang baik. Tetapi kalau nak dijadikan satu modal untuk skala besar, saya rasa modal itu belum lagi boleh diperkembangkan kepada semua sekolah di Malaysia, semua 10,000 sekolah. Your SMK is kemana nak school, right? Ada lagi soalan? You're very passionate about this subject. And then do you think that it can happen? Do you think that decentralization of education can happen? And if so, what is the duration of time you can give, say 15 years or more? And the question is about if you were given the chance to really shuffle or create a whole new program for students. Because for me, I had this discussion with my father. What kind of subjects do you want to learn? We were thinking about financial management, organic farming, sustainable lifestyle, all these types of skills that we actually benefit from instead of learning at 9, 8, and all these other syllabus and subjects. So, what do you want? Do you have children? No. Oh. So, what would you want the young generation? If I have children, what do I want? Yeah, what would you want them to? Yeah, I'll start with the second question first. I think the general principle is
we have to make education relevant and exciting and interesting to the students. Right now, it's not happening in Malaysia. It is a challenge anywhere in the world untuk menjadikan sistem pendidikan itu satu sistem yang boleh menarik perhatian orang muda. Because especially now, people prefer to play with their iPads or whatever compared to study. Kalau kawasan pedalaman mungkin ada lain distraction lah. Okay, so wherever it is, you should have enough flexibility and autonomy to let the teachers put in the curriculum that is relevant to the particular area. Kalau kawasan tu ada banyak ladang ataupun sawah padi atau sebagainya, you should have a subject which teaches about the environment, about agriculture, about sustainable living and those related issues. Supaya mereka boleh ambil syllabus tu dan boleh memberi macam aplikasi yang lebih relevan kepada mereka. Right now we don't have that because everything is exam based. But for that to happen, you need very good teachers. Very good teachers who can customize the syllabus to the individual areas. We are not at that stage yet. Because the teachers setakat ni mengambil arahan dari atas. Because that is the system that we have now. Kawal dari pusat. Dari pusat kata apa, you buat apa. There is no more autonomy even in the teacher's mind. Okay, sekarang kerajaan sedang menegaskan satu sistem pendidikan yang baru. Bukan saja PBS tetapi HOTS. You tahu tak apa tu HOTS? H-O-T-S. Higher Order Thinking Skills. Okay. Pernah dengar kan? No. Okay. Masalahnya ialah sekarang HOTS ni, Higher Order Thinking Skills ni mesti diajar kepada murid-murid. Tapi masalahnya guru-guru sendiri tidak ada HOTS. Mereka tidak pernah diajar Higher Order Thinking Skills. Kerana semua adalah arahan dari atas. Dan pencara pun kata, okay, you mesti dengar apa yang saya ajar. You tak boleh persoalkan apa yang saya ajar. That is the system of education system dari awal sampai di tahap universiti. Kat universiti pun tak boleh persoalkan apa yang lecturer ataupun pencara kata kan. Pencara kata mesti betul kan. Betul tak? Kebanyakan pencara macam tu lah. Nanti efek pada masa. So, back to your question, how to make it relevant? We need to give the teachers the autonomy at the local level. Related to that, pandangan saya macam ni. Sekarang, selepas Darjah 6, kebanyakan murid-murid itu masuk ke stream akademik. Dan selepas Form 3, you either go to academic stream, or you go to vocational technical stream, or you drop out of school. But in my opinion, selepas secondary school, selepas primary school, from Form 1 onwards, you should actually have a system whereby you boleh buat vocational or technical training. Because not everybody is meant to take the academic stream. Macam maths, you do, or maths. I think if you learn up to primary 6, after that, if you are going to do a technical skill, tak payah lagi belajar matematik. Kenapa? Or if you want to learn, you just learn very basic maths. Apa yang perlu ialah kemahiran dari segi skills, dari segi latihan. That is more important. Jadi untuk sekolah-sekolah tertentu, should convert them instead of normal academic stream, buat vocational atau technical training. Macam kat sekolah, how many secondary schools di Pulau Kedah? One only kan? Untuk macam Pulau Kedah, saya rasa half the school should be actually vocational or technical training. Because I think more than half the students are not interested in going to university. Correct? Okay, 80%. Memang, no, we cannot have an education system whereby we think that banyak orang ni akan, murid-murid ni akan masuk ke university. No, you are the lucky ones. 20-30% akan masuk ke universiti saja ataupun college. Kebanyakan murid-murid akan pergi kerja. So we need to prepare them for schools. Okay, so that's the second question. The first question, how long will it take? In the National Education Blueprint or the PPPM, memang ada satu jadual supaya
kuasa-kuasa ini boleh disentralisasi kepada tahap negeri dan juga PBT. Di Kementerian Pendidikan tu ada Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan juga PPD. Apa is PPD? Pejabat Pendidikan Daerah. Puan masa sekarang JPN dan juga PPD, apa yang mereka tanggungjawab mereka kebanyakannya adalah untuk sebagai pemantau. Right? Kalau you nak tukar sekolah, you go and apply to JPN. PPD itu pemantau, oh ada orang pembangkang yang masuk sekolah tak? Macam itulah. Saya beri contoh saja, tapi memang itu adalah sebahagian daripada tugas mereka. Kalau nak beri tanggungjawab untuk buat silibus ataupun kurikulum kepada JPN atau PPD baru, habis. Tak boleh jalan. You think cannot your PPD officers? Tak boleh. Kerana semua adalah dikawal di pusat. So to do that, they actually have a time frame. Okay, increase capacity, blah 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 dan sebagainya. Saya rasa tu on paper is okay. Tetapi central will never let go. And then the local, kalau central tu tak mau menghadirkan kuasa, local tu tak mau ambil tanggungjawab juga. If you are PPD officer, sekarang kerja yang buat tu memang senang, pantau saja. Tapi kalau nak design silibus, malah penting tak boleh buat. That's not what they train for. If you decentralize it to the negeri, maybe they can change the system, but they can bring in new people, and then you have new people who can come in, new batch of teachers and trainers who can do this at the local level. Tapi saya rasa jangka masa tu mesti tunggu tukar kerajaan lah. Maybe you can decentralize more. Tapi pada waktu sekarang memang sukar. Kementerian tak mau let go kuasa di universiti ataupun di sekolah-sekolah. It's a very big challenge. Sebelum saya akhir, saya nak beri satu contoh. Apabila sekarang kebanyakan kawan-kawan sini adalah pelajar di UPM kan. Apabila you masuk ke lecture hall, lecturer tu beri taklimat ataupun lecture tu. Ada sesi untuk soal jawab. Ada orang yang question lecturer tu tak. Kata apa you kata tidak betul. Maybe artikel yang only one lah question the lecturer. Yang lain ada tak? Siapa sini pernah kata kepada pensyarah tu, apa yang you kata adalah salah? Siapa pernah kata? Well, in the most custom way adalah. You lah. Orang lain ada tak? Ada juga. Ada. Apa was this response? Terima tak? Dia terima. Cuma dia macam tak tahu, saya confirm gambar tu. Dia begitu. Macam tu lah. Yeah. Sometimes the facts are wrong, especially if they are talking verbally and orally. Macam tak ada nota lah. Tak ada. It was totally wrong and I knew it. So I said, he was talking about, he said that Aristotle was the student of Socrates, when actually he was the student of Plato. So I was like, salah. And then, no, I'll look back into that. Itu memang salah lah. Dari segi fakta tu memang tak salah. Okay. So that's one good example. Saya nak beri satu contoh lah. Waktu saya belajar di Amerika Syarikat, apabila saya masuk ke universiti tahun pertama buat PhD ya, mereka ada satu macam lecture yang di mana mereka menjemput pensyarah daripada universiti terkemuka yang lain seperti Harvard, Stanford, Yale. Saya masuk pada lecture ni, dan selepas pensyarah yang memang ternama ni habiskan presentasi mereka, dia buka soal jawab. Kawan saya di sebelah saya adalah graduate student tahun pertama. Dia kata, what you say is totally wrong for reasons 1, 2 and 3. The professor is senior professor, macam memang ada kelayakan tinggi lah. My friend is a first year graduate student. Dia tembak, tak beri muka, never give face. Tapi apa yang dia cakap tu memang based on facts and also based on sound theory.
Apabila pensyarah tu jawab, dia kata, okay, I think that your first point is maybe correct, I need to work more on my research. Your second point, I've actually dealt with this already in my other part of my research dan sebagainya. Dan ini memang satu standard yang diterima oleh pensyarah di mana-mana universiti terkemuka pun. Mungkin ada beberapa orang yang ada ego lah, mungkin dia akan tebak you balik, tapi tak apa. Itu memang sesuatu yang telah diterima. Itu adalah budaya di universiti. First year graduate student, or if you are first year undergraduate student pun tak apa. You boleh tembak you punya lecturer kalau you tak setuju dengan dia. Tapi mesti ada asas. You must have a basis. Tak boleh kata, saya tak suka muka you, lepas tu saya tembak. That one is not in their culture. But if you attack the point based on fact, based on academic theory, memang itu akan diterima. Tapi di Malaysia sekarang, budaya itu belum lagi, bukan saya tak mau kata diresap lah, belum lagi muncul di budaya universiti. Dan kalau belum lagi muncul di budaya universiti kita ni, memang di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah tidak akan muncul. Di negara maju, murid-murid digalakkan untuk memberi pendapat mereka dan juga pandangan mereka dari kecil lagi. Jadi apabila mereka masuk universiti, tak takut langsung. Tak kisah you adalah pensyarah, profesor ke ataupun satu adjunct vokasi yang baru-baru masuk di universiti. Mereka, kalau mereka fikir pandangan you adalah salah, mereka akan tentangkan, mereka akan katakan. What was the turning point? Okay, this one concerns the women in this room. In my own opinion, when more women were given more opportunities, and ini bukan sesuatu yang tidak baik. When more women were given more opportunities untuk belajar di university, probably this started in the mid-80s. Sekarang universiti lebih banyak perempuan ke lebih banyak lelaki? Ratio berapa sekarang? 60-40? Yes. It will become worse. It will become worse. Kenapa ini adalah satu masalah? There's good points and there's bad points. Okay? Kenapa saya kata itu adalah satu point? When there's more women who are given chances to go to university, selepas you graduate, you ada lebih pilihan. Okay, a lot will have families and stay at home. That's good, you can take care of it. Tapi ada banyak juga yang kerja di bidang yang lain. Sebelum universiti tempatan tu dibuka kepada semua orang dan intake tu dibesarkan, kebanyakan perempuan bukan study, ikut academically inclined. Macam emak saya dan generasi guru-guru yang lebih tua. Mereka pada masa tu memang tak ada banyak pilihan. Kerana universiti tu tak ada banyak tempat. Mungkin keluarga mereka pun tak galak mereka pergi ke universiti. But if they are academically inclined, many of them will go into what without. So when opportunities like that come about, the quality, tadi saya the SPM qualification one, if your SPM qualification is good, you nak jadi guru ke? Not really. Kebanyakan you akan pergi ke universiti dan lepas tu masuk ke bidang lain. That is the turning point. And this has a knock-on effect. Mungkin saya cakap nak panjangkan sikit lah, kerana saya memang this is a very important issue to me. You know, in sekolah, the school, now in university 60-40. Kalau kat sekolah, berapa ratusan guru wanita berbanding guru lelaki? In your school, let's say, what's the ratio? 80-20? Bila sekolah Arab tempat dia, aku bila 80-20. 80% adalah guru perempuan, 90-10. 10% adalah guru lelaki. What is the problem with that? Kenapa itu menjadi satu masalah? Kenapa?
because the male students, they don't have enough authority figure dalam sekolah. Dan oleh kerana itu, masalah disiplin yang menjadi lebih teruk. Kerana tak ada macam satu father figure. Pada saya belajar di Lasalle PJ kat PJ. Pada masa saya ada di sekolah menengah, ada beberapa orang yang memang kita takut. Murid-murid kat Lasalle tu takut. Satu lagi Cikgu Iskandar, satu ialah Cikgu Disiplin Cikgu Ram. Cikgu Ram tu morning session. Dia pergi ke sekolah, lepas tu dia ronda-ronda, dia bawa satu golf club. Cikgu Iskandar bawa satu rotan. Dia pergi tengok siapa yang bising-bising, lepas tu hantar saja. Ataupun dia mengugut lah, mungkin tak hantar lah, mengugut saja. Tapi memang ada banyak orang yang takut. Tapi sekarang disiplin di sekolah sekarang memang lebih teruk berbanding dengan dulu, ialah kerana you don't have enough male teachers. Jadi role model tu tak ada. Apabila you tengok primary 6, ratio male to female students tu lebih kurang sama, 1:1. Lepas tu form 1, form 2, form 3 you boleh tengok. Jurang perbezaan tu naik. Lepas form 3, okay, one big drop off. Drop off tu lebih lelaki drop out tu berbanding dengan perempuan. Because they don't see the relevance of what they're studying, lebih baik saya pergi jadi mekanik berbanding dengan nak pergi sekolah. I think your class peralihan will have a lot of those remove class. Kerana sekolah tu memang kepada mereka tu tak minat langsung. Jadi ini adalah isu yang sangat kompleks. Bukan boleh diselesaikan dengan cepat. It won't take one person, it will take a lot of people, it will take political will to do it. Tapi saya rasa seperti apa yang kawan-kawan sini dari Teach Malaysia sedang buat lah. I think you need to have little initiatives here and there, and then hopefully you can build it up to something better in the future. Okay? Ada persoalan. Bagaimana desentralisasi pendidikan ni berhubung dengan sistem yang ada sekarang berkaitan dengan peperiksaan di peringkat nasional? Contohnya macam UPSR dan SPM, apa kesan dia pada peperiksaan tersebut? Dan lagi satu, boleh terangkan lebih detail tentang apa yang dimaksudkan dengan desentralisasi demokrasi tu? Untuk soalan yang pertama, pada pandangan saya, sebenarnya UPSR ni tak perlu langsung. Kenapa nak satu primary 6 punya exam di mana dia tidak digunakan untuk buat pengagihan? Hanya ada satu saja yang UPSR tu penting kepada remove students. Kerana untuk mereka yang masuk sekolah peralihan, kalau you dapat penuh A, you tak payah masuk remove. Itu saja, satu saja. Yang lain, kalau saya tanya kawan-kawan sekarang, UPSR punya keputusan ada impact tak? Mempengaruhi apa-apa dalam kehidupan ini? Memang tak ada kan? Okey, saya rasa buat masa sekarang PMR telah diganti dengan PT3. PT3 sekarang digunakan untuk mengagihkan murid-murid lepas form 3 nak masuk science stream, art stream ataupun vocational dan sebagainya. Saya rasa jikalau kita ada satu sistem yang lebih baik lagi, di mana you can do it like decentralized, you tak payah perlu satu peperiksaan. You have a decentralized system di mana you boleh menilai sama ada murid ni patut masuk ke vocational ataupun technical ataupun masuk ke saya rasa perbezaan di antara sains dan arts ni memang satu perbezaan yang saya rasa adalah artificial. Kerana sebenarnya kenapa tak boleh bergabung? Jikalau saya suka fizik dan literature, kenapa tak boleh buat kedua-dua dengan sama? Sekarang ni tak boleh kerana dikawal oleh pusat. Mereka kata, okay, you science, you arts. Again, you cannot, tak ada flexibility. Langsung. So, mungkin satu peperiksaan yang penting ialah untuk masuk universiti. SPM ataupun SCPM ataupun matrikulasi. Tetapi, you don't need to do it for other levels. Buat satu saja untuk masuk ke universiti. Dan itu mungkin pun boleh buat macam Amerika Syarikat. Mereka buat SAT saja. SAT exam untuk seluruh negara.
boleh lagi buat desentralisasi di negeri dan juga di PDP. Okey, desentralisasi demokrasi itu saya rasa kalau kita ada misalnya lebih banyak misalnya pilihan raya di local election di kawasan PDP itu, saya rasa dan pada masa yang sama lebih banyak kuasa itu diagihkan kepada peringkat subnasional di negeri ataupun di PDP. Pada masa yang sama, saya rasa dengan ada lebih banyak pilihan raya ni, you can have the accountability that I was talking about just now. Ada accountability di mana kalau you tak suka polisi ni, you boleh kata, okay, saya nak you di peringkat negeri ataupun di kawasan PDP itu ubah polisi pendidikan. Sekarang ni memang sukar. Kerana kalau nak ubah polisi pendidikan di pusat, ini akan melibatkan 400,000 guru dan seluruh negara. Tetapi kalau you nak ubahkan misalnya kurikulum di tempat kawasan you saja, di kawasan Sedang misalnya, it doesn't take a lot of effort. You boleh dapatkan persetujuan daripada pengundi di Sedang, lepas tu dapatkan persetujuan daripada sebahagian besar daripada guru dan juga ibu bapa, boleh dilaksanakan. Memang boleh dilaksanakan. One example is macam di PJ. Ada sebahagian tempat di PJ itu, saya rasa mereka boleh memperkenalkan sekolah bahasa Inggeris. Bahasa Melayu boleh diajar sebagai satu subjek, tetapi bahasa Inggeris adalah bahasa pengantar di sekolah itu. Mereka ada kuasa seperti itu. Dan saya rasa kalau sistem macam ni boleh dibuat di seluruh negara, saya pasti ada beberapa sekolah di kawasan macam Terengganu dan Kelantan pun mahu meluburkan sekolah seperti itu. Seperti sekolah macam St. John dan LaSalle, di mana you boleh tengok quality of education tu memang lebih tinggi, dan ada orang yang suka hantar anak mereka kepada sekolah seperti ini supaya mereka boleh belajar bahasa Inggeris. Kerana kat rumah memang dah cakap bahasa Melayu kan. Jadi kalau you ada bahasa Inggeris, itu adalah satu kebaikan, satu advantage yang you boleh dapat. Ada lagi? Thanks quite. Okey, itu saja. Terima kasih.